Barulah kita masuk. Kenapa bisnes takaful? Kalau kita tengok tadi kan, bila ramai orang start buat bisnes ni, kan? Sebab mungkin pada dia orang tak nampak takaful juga adalah satu bisnes. Kan? Takaful juga adalah satu bisnes. Okay, next. Kenapa bisnes takaful? Okay, mari kita tengok. Kenapa bisnes takaful? Okay, yang pertama, kan? Untuk nak tahu sebenarnya bisnes takaful ni modal dia cukup rendah. Modal dia rendah. Modal dia berapa? Okay, siapa boleh tolong jawab dalam ni? Modal dia berapa? Modal. Ada modal? Ada modal ke tak ada modal? Ada. Ada modal. RM80, RM200, RM165, RM160. Kan? Modal dia tak ribu-ribu pun. Modal dia sikit je. Saya rasa kalau macam kita nak buka kedai gerai makan tadi, modal dia lagi banyak. Betul tak? Wah, ada RM1,500. Oh, ini siapa ni? RM1,500. RM500. Banyak ni. Kan? Ni modal untuk apa ni? Okey. Kalau kita tengok ramai tau, kalau nak buka gerai tepi jalan tu modal dia lagi banyak daripada modal kita untuk jadi ejen takaful. Kan? Okey, lepas tu yang kedua pula. Sudah menjadi, kalau kita tengok takaful hari ni sudah menjadi keperluan. Ramai orang nak apa? Nak ambil takaful. Contoh kalau kita tengok hari ni orang yang kena COVID dah tak boleh ambil lah takaful. Jadi peluang dia orang untuk ambil sebelum kena COVID. Betul tak? Itu satu peluang untuk kita lah. Kita sebagai perunding takaful ni, peluang kita untuk jumpa dengan orang-orang luar. Okay, yang ketiga, MCO. Waktu MCO ni, kan kalau kita tengok, bisnes takaful ni ada proof. Kan? Ada bukti kat situ. Maksudnya, memang terbukti bisnes ni, alhamdulillah, walaupun MCO pun still ada growth. Okey. Yang keempat, tiada produk ataupun stok. Kan, cuba tanya Cikgu Naim. Cikgu Naim, ada tak apa-apa simpan dalam bonet kereta? Tak ada je. Tak ada. Ada langsung kan? Takutlah cikgu simpan kotak-kotak apa dalam tu. Kan? Okey, saya dulu waktu saya sebelum saya jadi ejen takaful ni, kan, waktu saya cikgu sekolah, saya buat macam-macam bisnes tau. Macam-macam bisnes saya buat. Saya pernah buat CPO tu yang lebih macam forex lah, tapi kat raih Islami sikit. Okay, CPO yang tu komoditi sawit. Okay, saya pernah buat lebih kurang dalam setahun lebih. Okay, lepas sebelum tu saya pernah buat macam-macam bisnes juga. Multi level jangan cerita lah, biasalah cikgu kan. Level saya join tu, tahu, jual ubat minyak. Untuk jimat minyak. Kan, pil jimat minyak, tu saya ingat. Maksudnya letak pil tu boleh jimatkan minyak. Waktu tu memang orang kata apa, tak reti, tapi sikap ingin cari income tu yang buat apa? Yang buat kita terdesak untuk cari income. Okey, kemudian yang kelima, pemasaran online. Okey, kalau tengok takaful hari ni kita boleh pasar melalui online je, semua online. Ada orang duduk depan komputer pun boleh close klien, boleh dapatkan klien. Kan? Okey, next. Okey, ni proof, bukti tau, bukti yang mengatakan okey, kita punya market takaful ni sentiasa grow. Kalau tengok sini nampak. Okey, dalam MTA sendiri, okey, dalam pertumbuhan pasaran takaful Malaysia kekal stabil. Okey, ni bukti pertumbuhan takaful di Malaysia kekal stabil sejak PKP. Okey, ni daripada Bank Negara Malaysia, sektor insurans dan takaful mencatatkan keuntungan lebih tinggi. Nampak? Ni bukti yang menunjukkan bisnes takaful ni sentiasa grow. Walaupun dalam PKP pun tak ada impact apa-apa. Okey, next. Okey, next maksudnya kita dah tahu dah bisnes kenapa kena join bisnes takaful. Sekarang ni kita pilih pula kenapa kena join Prudential. Okey, kenapa Prudential? Okey, next. Okey, kenapa Prudential ni? Sebab yang pertama, dia telah bertapak di Malaysia sejak 1924. Maksudnya dah 97 tahun berada kat Malaysia. Kan, waktu kita tak lahir lagi, Prudential dah ada dah. Okey. Dan di dunia pula, dia ada lebih kurang 173 tahun. Maksudnya kat sini apa? Maksudnya company ni memang, orang kata apa? Memang stabil. Sebab kalau kita nak pilih company, kita kena pilih company yang betul-betul strong. Ni salah satu. Okey, satu-satunya company yang jualan mencapai 1 bilion tau, sejak 2010 hinggalah sekarang. Setakat ni tak ada lagi mana-mana company lain yang achieve 1 billion, hanya di Prudential. Okey, dan yang ketiga,
company Prudential dianugerahkan trusted brand oleh Reader's Digest sejak tahun 2008 hingga 2021. Nampaknya kat sini. Maksudnya kat sini Prudential adalah the best company untuk kita join. Okay, next. Okay, tadi kita dah nampak kenapa kena join Prudential. Sekarang ni kenapa pula Mukmin Group? Kan salah satu je macam pagi ni lah kan. Pagi ni hanya ada di Mukmin Group yang kita buat seminar pejuang takaful ni, seminar perunding takaful ni. Ini adalah salah satu kerjasama daripada tim rekrutmen untuk pastikan kita punya grup grow dengan cepat. Okey, next. Okey, satu lagi. Okey. Ada gangguan. Tapi boleh buka macam biasa kan kalau di belakang? Kasih tutup tu. Kasih buka. Okey, kenapa Mukmin Group? Kenapa Mukmin Group? Okey, yang pertama, Mukmin Group adalah salah satu bumi putra agensi yang terbesar di Malaysia. Dan yang bestnya adalah 100% orang Islam. Yang tu yang the best. Okey, yang kedua. Okey, di antara salah satu agensi bumi putra yang pertama yang mencapai jualan lebih 100 million, lebih 100 juta pada tahun 2020. Maksudnya kat sini tak ada lagi agensi lain yang pernah achieve 100 juta. Kan? Mukmin Group lah di antara agensi yang pertama di antara di Malaysia ni lah. Di industri. Okey. Dan yang ketiga, kita sentiasa buat kelas latihan intensif secara percuma. Memang percuma untuk semua. Sebab kita nak pastikan orang-orang yang join tu dia mesti berjaya. Okey. Dan yang keempat, kita ada support system. Support system ni, okey, kami mempunyai 24 agensi cawangan seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak dengan kekuatan 87 sekarang dah 100 orang, dah 100 orang manager dan lebih 2,500 orang pakar perunding takaful di seluruh Malaysia. Tu yang bestnya bila kita join bawah Mukmin Group. Sebab kita ada branch kita daripada Perlis dan juga sampailah Sabah Sarawak. Macam tu juga kita yang join pada pagi ni. Kan pada pagi ni kalau kita tengok majority kalau tengok kan ada di Northern, ada di East Coast, kan ada di Central, ada di Southern, ada di mana lagi? Di Sabah dan Sarawak juga turut bersama kita pada pagi ni. Okey, ni dia antara kerjasama support system yang kita bagi. Okey, next. Okey, kan tak syok saya seorang aja bercakap. Okey, jadi kita tengok testimonial. Bagaimana orang-orang ni yang permulaan dia adalah sejarah-sejarah dia orang. Macam mana dia orang boleh terjebak dalam kita punya bisnes ni. Okey, testimonial. Okey, next. Orang yang pertama. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Ibrahim. Saya merupakan ejen Prudential Takaful. Saya bernaung di bawah Group. Base saya adalah di Penang. Saya bermula dalam kerjaya ini pada tahun 2015 dahulu. Alhamdulillah, semuanya dipermudahkan dan kerjaya ini sangat memberi kepuasan kepada diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Hai, saya Muhammad Azri Ajudin Muhammad. Saya bermula di Prudential Takaful pada tahun 2016. Jadi sampai sekarang saya bermula dengan asalnya mau isi minyak kereta. Pada waktu tu saya PJJ bersama isteri saya daripada Perlis ke Perak. Bermula dengan nak ambil duit minyak, nak settlekan duit minyak kereta bolak-balik sehinggalah sekarang saya mampu untuk memiliki sebuah kenderaan kereta saya sendiri yang agak selesa untuk keluarga. Jadi jom bersama kami di Prudential Takaful bersama merintis keunggulan. Ayo, jom kita semangat. Semangat. Assalamualaikum. Hai. Saya Major Muhammad Farid TDM bersara. Sebelum ni saya beriman di TDM sebagai Aircraft Maintenance Engineer dan kini saya full time perunding takaful di Mukmin Group. Saya telah berkecimpung secara sambilan dalam takaful sejak 2013 dan akhirnya saya buat full time. Pernah mengalami jatuh terduduk selama hampir 3 tahun disebabkan kesihatan yang tak berapa stabil. Tapi alhamdulillah pendapatan daripada takaful tetap stabil
dan saya terus bertahan sehingga kini. Bidang industri takaful memang awesome. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama diberi Rozani binti Mak Saleh. Saya berasal daripada Bukit Mertajam, Penang. Saya merupakan graduan lepasan ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana dalam bidang Chemical Engineering University Sains Malaysia. Alhamdulillah, setakat sekarang ni saya dah berkecimpung lebih kurang 6 tahun dalam bidang takaful, dan sebab utama saya memilih takaful sebagai karier saya ialah sebab utamanya saya dapat menjana pendapatan di samping saya mempunyai flexible time dengan keluarga dan anak-anak. Okey, dan yang seterusnya adalah saya mendapat sokongan kuat daripada family saya, terutamanya suami, dan juga minat saya sendiri dalam bidang takaful dan memberi kesedaran kepada orang ramai tentang takaful, insya-Allah. Okey, itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrul Nizam bin Muhammad Razwan. Saya merupakan seorang perunding takaful di Prudential di bawah agensi Mukmin Group. Okay, saya merupakan seorang perunding takaful sepenuh masa. Saya mula menyertai industri takaful ini pada tahun 2017 bulan 3. Okay, sehingga sekarang lah. Alhamdulillah, saya masih lagi bertahan sampai ke hari ini. Okay, perjalanan kerjaya saya dalam industri takaful ini bermula selepas sahaja saya menamatkan pengajian saya dalam bidang ijazah pada tahun 2016, hujung tahun. Jadi saya terus buat keputusan untuk sertai bidang industri takaful ini pada bulan 3 2017 sehingga sekarang. Alhamdulillah, masih lagi bertahan sampai ke hari ini. Jadi antara sedikit pencapaian saya lah dalam industri takaful ini sepanjang saya bergelar perunding takaful. Alhamdulillah, saya mampu untuk memiliki sebuah kereta idaman saya. Saya mampu untuk membeli sebuah rumah dan juga saya mampu untuk mendirikan rumah tangga dengan hasil sepenuhnya saya bergelar perunding takaful ini. Alhamdulillah. Jadi itu merupakan serba sedikitlah perjalanan kerjaya saya di Prudential. Okey, kat sini saya nak mengajak kawan-kawan yang mana kat luar yang masih belum tahu orang kata apa bestnya buat bisnes takaful. Jom kita buat sama-sama. Siapa yang nak cari side income, siapa yang income pun nak terjejas disebabkan PKP ke atau apa saja, jom kita buat sama-sama dan insya-Allah saya akan guide anda sampai berjaya, insya-Allah. Okay, see you. Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Wan Syafiq Farhan, Wan Afandi. Okey, saya bermula jadi ejen pada 17 September 2019 dan sekarang kita kedua saya sebagai ejen. Dengan ganjaran yang saya dapat dalam sini. Jadi saya nak ajak anda semua untuk sertai Prudential Mukmin Group dan tim saya. Itu betul. Assalamualaikum. Assalam. Ezoh kereta kuat sangat bunyi. Saya tak dengar orang cakap. Okey, itu di antara testimonial beberapa orang yang saya ambil tu semuanya background yang berbeza-beza. Sebab tu saya pilih dia orang untuk jadi testimonial kita pada pagi ni. Okey, kalau tengok saya nak jelaskan sikit Okey, untuk yang pertama tu nama dia Cikgu Ibrahim. Okey. Dia ni waktu dia jumpa saya tu, salah satu dia kurang jelas. Apa yang kurang jelas ni? Kurang jelas. Sekarang tak jelas ke suara saya? Okey ke? Okey saya. Jalan. Okey. Okey. Okey, dia jumpa saya okey, dia jumpa saya sebab dia hanya nak ambil 1 million polisi sebab dia kata aku dah nak mati. Faham tak? Dia kata aku nak mati tau. Aku nak mati. Jadi hang tolong buat aku 1 juta polisi. Untuk hibah kat dia punya wife. Okay, saya nak kena mute. Okay.
Okey. Tahu tak kenapa dia rasa macam nak mati tu? Sebab waktu tu dia buat bisnes kereta, dan bisnes kereta dia waktu tu diperkenalkan GST. Jadi bila kena GST tu dia nak kena bayar banyak. Jadi waktu tu dia dah rasa macam tak boleh nak move on dah. Jadi waktu tu dia ambil polisi 1 million. Kemudian saya pun ajak dia lah. Dia kata okey, alang-alang dah hang tak boleh nak buat bisnes, jom buat bisnes takaful. Dan dia buat. Alhamdulillah bila dia buat tahun pertama dia buat, dia dah dapat dah at least boleh cover balik income dia untuk bayar kereta dan juga rumah. Okey, tu seorang. Okey, seorang Ustaz Azri. Tadi Ustaz Azri juga sama juga. Ustaz Azri ni saya jumpa dia kat Perlis. Dia macam mana boleh terjebak dia? Satu je. Sebab dia nak cari income untuk isi minyak je. Kan? Nak cari income untuk isi minyak. Tapi alhamdulillah sekarang ni bukan setakat isi minyak, dah boleh beli kereta pun. Kan? Sebelum ni nak isi minyak kereta, tapi sebenarnya dia boleh beli kereta pun. Okey, kemudian yang ketiga. Yang ketiga ni agak special sikit sebab dia seorang major TUDM, okey. Major Farid. Okey, apa yang special dia ni, dalam 3 tahun dia diuji dengan sakit, tapi yang dia best tu yang dia boleh turn to full time. Dia cakap satu je, waktu saya sakit, income potential still dia dapat dalam tempoh 3 tahun tu. Faham tak? Maksudnya kat sini kalau contoh kalau kita pilih untuk bisnes lain, ada tak bila kita tak boleh bekerja dalam tempoh 3-4 tahun, boleh tak income tu sustain dengan kita? Tapi dia cakap okey, alhamdulillah bila saya join bisnes takaful ni, dia cakap bila saya sakit, income still saya dapat tau. Tu yang point paling best. Okey. Kemudian yang keempat ni Ros. Ros Zaini. Okey, Ros Zaini ni dia seorang siri rumah. Dia ada master, tapi dia pilih untuk jadi ejen prudential sebab senang nak jaga anak. Okey. Kemudian yang kelima Nizam, seorang fresh graduate, tak pernah ada orang kata apa pengalaman sebelum ni bekerja, dia pun join jadi ejen sebagai full time. Okey. Dan yang keenam Syarul, saya jumpa dia di Giant. Giant dekat Ipoh. Siapa yang pernah pergi Giant Ipoh, waktu tu memang orang kata apa, nampak dia agak sikit kerek lah. Kan kerek, maksudnya biasalah manager Giant kan. Okey, ni kita ni agent je, nak pergi buka booth. Bila nak pergi buka booth, kita kenalah jumpa dengan manager kan. Jadi dia pun cakap nak buat apa ni, kan, nak buat apa. Lepas tu kita explain lah dia pun jadi agent juga kan. Okey, okay, yang last kali ni, okay, kita punya moderator pagi ni, Syafiq. Orang ni saya tak tegur dia pun, saya sajalah nak buat sombong kan. Biasalah kita pakai kereta hebat sikit, kena sombong sikit lah. Okey, lepas tu dia datang tegur saya dekat Shell, dekat Petronas, untuk bergambar. Dan alhamdulillah hari ni dia pun jadi ejen juga. Nampak tak, saya bawakan background yang lain-lain hari ni untuk nak tunjukkan pada BOP, pada orang-orang yang baru, sebenarnya background apa tu semua tu tak jadi masalah. Yang penting diri tu nak ataupun tak. Okey, next. Apa yang best sangat ni buat bisnes takaful? Apa yang best sangat ni? Sampai kalau kita tengok tadi testimonial tadi, dia orang kata semuanya best-best ni. Okey, sekarang kita nak tengok apa yang best. Okey, next. Yang pertama, income. Kan yang paling best lah income. Semua BOP asalnya tak minat ke? Majority semuanya asal tak minat. Semua tak minat. Okey. Termasuklah orang yang cakap pagi ni. Saya pun asal dia tak minat. Kalau nak cerita sejarah macam mana Haji Solehan datang saya kat Penang dulu, kan? Kat Penang dia datang 4-5 kali, waktu tu saya tak teringin pun nak jadi ejen time tu. Tak teringin pun. Berapa kali dia suruh ambil exam, pujuk. Betul Ji? Kan? Berapa kali dia pujuk saya. Kan? Sampai kesudah saya tak pergi. Okey, ada satu cerita lah yang saya tak pernah cerita kat dia. Waktu tu dia suruh saya ambil exam dan dah booking pun exam tu. Pergi ke Pulau Pinang, kan waktu tu nak kena pergi ambil exam kat pulau lah. Dekat kalau orang Penang ni, Crystal Point tempat dia. Saya saja tak tahu tu pergi tempat tu, buat cari. Sampailah habis masa dia, waktu barulah saya cakap, baru jumpa. Nampak tu saja saya memang waktu memang tak minat pun, tapi pergi tu sebab terpaksa je. Nampak tak? Okey. Okey Ji tu cerita lama. Okey. Okey, apa yang menarik pagi ni yang kita nak share lah. Yang pertama adalah income. Macam mana income ni boleh generate dan boleh menyebabkan ada orang boleh berubah hidup dia. Okey, mari kita tengok. Okey, next.
Okey. Okey, point yang paling best kat situ yang kita dengar lah. Jual satu barang untung 6 tahun. Ui, bestnya. Jual satu barang untung 6 tahun. Untung dia 6 tahun. Kalau kita tengok bisnes apa yang ada kat luar? Bisnes apa yang boleh jual satu barang untung 6 tahun? Ada tak? Contohlah kalau kita nak jual telefon. Kan? Kalau kita nak jual telefon, boleh tak untung 6 tahun? Kita beli telefon, kan? Kita kena keluar modal. Lepas tu kita jual pula telefon tu dan kita dapat untung. Untung ni sekali ke banyak kali? Sekali je, Ustaz. Sekali je kan? Tapi yang bestnya bisnes takaful ni, dia bagi berkali-kali sampailah 6 tahun. Tu yang best. Okey, cuba kita tengok pengiraan dia. Okey, 105, okey contohlah, katalah tuan-tuan close seorang customer yang ambil satu polisi RM150 sebulan. Okey, jadi tuan-tuan akan dapat 35% daripada 100.5 tadi. Okey, kalau saya kira kat sini lebih kurang RM52.50. Itulah komisen kita. Kalau kita dapat satu kes pun kita dah ada RM52.50. Okey, nampak kan? Okey, dalam satu minggu, ni saya kira lah dalam satu minggu. Satu minggu katalah kita dapat 2 customer. Ni orang yang malas-malas je buat kerja ni. Kan? Dan kalau tengok, kalau nampak kat sini lah, yang saya nampak sini Syafiq yang moderator kita lah. Moderator kita ni bukan seminggu 2 customer. Dia satu minggu 10 orang. Satu bulan 40. Bayangkan nanti boleh tengok income dia. Okey, ni saya nak cerita hari ni satu minggu hanya 2 orang customer je. Okey, 2 orang customer kali dengan RM52.50, maksudnya satu minggu income kita dah ada RM105. Boleh dah nak buat nak isi minyak. Kalau Ustaz Azri tadi dia kata apa? Dia kata nak cari duit untuk isi minyak satu minggu buat pun dah dapat dah duit untuk isi minyak. Betul? Kan? Satu minggu buat pun dah dapat duit untuk isi minyak. Okey, kalau satu bulan kita ada 4 minggu. 4 minggu kali dengan RM105 tadi, maksudnya satu bulan kita ada increment RM420. Banyak tak banyak? Wih, satu bulan 420. Saya dulu jadi cikgu pelong kanan tau. Tahu dah increment berapa? Increment RM60 setahun. Tapi ni sebulan dah ada RM420. Banyak kan? Kemudian satu tahun. Dalam setahun, kita ada 12 bulan. Kali dengan RM420, maksudnya dalam satu tahun, kita ada RM5,040 dah income. Nampak tak? RM5,040 dah income. Maksudnya kat sini, okey, katalah kawan-kawan yang ada baru nak join pagi ni. Okey, baru nak join, hari ni berapa bulan? Hari ni 18 hari bulan 9. 18 hari bulan 9 tahun ni, 18 hari bulan 9 tahun depan, kalau buat berdasarkan yang kita tulis ni, yang saya type ni, maksudnya 18 hari bulan 9 2022 ada income RM5,040. Tu kalau buat macam ni. Hanya 2 orang je customer. Boleh tak boleh? Boleh kan? Benda senang kan? Okey, cuba kita tengok macam mana income ni dia boleh generate setiap tahun. Okey, pada tahun 2021, katalah tadi kita boleh RM5,040. Tahun 2022 kita buat benda yang sama je. Tak payah buat benda lain-lain. Benda yang sama apa dia? Cari 2 orang customer tiap-tiap minggu. Dan kita dah ada lebih kurang RM10,000 income. Tahun yang ketiga ada lebih kurang RM15,120. Tahun yang keempat ada RM20,000. Tahun 2025 ada RM25,000. Wih, banyak ya. Betul ke tak ni? Macam tipu ya. Betul tak? Macam tipu ya. Kan ni skim multi-level ke apa ni kan? Katalah banyak sangat. Kita ambil lah daripada RM20,000 tu. Yang RM20,000 tahun keempat kan. Kita ambil kata dapat RM10,000, okey tak? Saya pun kena mute juga. Okey. Okey, nampak okey, bayangkan dalam 5 tahun kita dapat income lebih kurang RM25,000 tu kalau kita buat biasa-biasa macam ni. Kalau buat luar biasa macam orang lain, insya-Allah kita dapat lebih daripada tu. Nampak kan? Okey, next. Tu tadi berkaitan dengan income. Maksudnya hari ni, okey, back balik. Cikgu. Okey, maksudnya hari ni semuanya bergantung pada apa yang kita plan. Okey, kalau tengok kat sini. Sebab tu kita cakap jual satu barang untung dia 6 tahun. Okey, nampak tak income yang kita dapat? Daripada income ni, sebab tu kalau kita tengok ramai ejen-ejen yang tengok tahun ketiga, tahun ketiga boleh beli kereta, boleh beli rumah. Tapi yang hebatnya kita moderator pagi ni, tahun pertama pun dia dah beli kereta dengan rumah dah. Nampak kan? Tahun pertama je dia buat, dia dah boleh beli kereta dan dia boleh beli rumah.
Nampak seorang anak muda, umur baru 24 tahun, dia dah memiliki sebuah rumah dan juga sebuah kereta. Hanya tahun pertama je. Sebab apa? Sebab dia buat luar biasa sikit daripada orang lain. Kalau satu minggu orang lain buat 2 customer, tapi dia satu minggu dia buat 10 orang. Maksudnya kita boleh kira lah ganda dia. Sebab tu kalau bisnes ni, kalau kita nak grow cepat, maksudnya kena kerja kuat lebih sikit daripada orang lain buat. Okay, next. Okay, yang kedua bonus. Okay, bonus ni memang cukup menarik. Dan bonus ni pula hanya ada di Prudential dan tak ada di company lain. Apa dia bonus ni? Okay, cuba tengok. Jom kita tengok. Ni bonus ni yang kita tengok high fringe benefit lah. Okay, kerja setahun, bonus 3 tahun. Menarik kan bunyi dia kan? Maksudnya kita kerja setahun, tapi company bagi untuk 3 tahun punya bonus. Tahun kedua pun dapat, tahun ketiga pun dapat. Okay, cuba tengok. Bonus pula dia akan bagi minimum 8% dan maksimum 13%. Okey, contoh saya ambil kat sini, katalah buat production 250,000. 250,000 ni production yang Star Club lah. Nak bagi nampak sebab tu kenapa orang ramai yang kerja Star Club ni. Okey. Okey, kita akan darab dengan dia punya bonus maksimum 13%. Maksudnya dia akan dapat dalam tahun tu RM32,500. Ya Allah, bonus apa banyak sangat ni. Kan? Dulu waktu saya jadi cikgu dulu, saya selalu tengok orang kerja bank. Orang kerja bank ni tengok bonus dia, orang 10 kali gaji, 12 kali dapat setahun punya bonus. Kan? Setahun punya income dapat. Tapi bila saya masuk dalam insurans ni, ya Allah, rupanya betul lah. Kan? Bila kita duduk dalam insurans ni, sebenarnya kita boleh dapat lebih daripada tu. Okay, cuba tengok tahun 2021. Okay, kita dapat achieve 250,000 Star Club, kita akan dapat RM32,500 bonus. Tahun kedua seterusnya, bonus tu jadi berganda tau, sebab kita buat benda yang sama tiap tahun. Kita buat Star Club every year. Bila kita buat Star Club every year, okay, ni yang kita akan dapat. 32,500 tambah lagi 32,500. Okay, tahun ketiga pula dia akan jadi triple. Ni yang orang cakap apa? Bonus triple layer ni. Kan dah macam 3 layer pula kan. Kalau tengok okay, dia punya bonus tahun pertama 32,500, tahun yang kedua 65,000 dan tahun ketiga lebih RM130,000 bonus. Banyak tak banyak? Banyak kan? Oh, memang orang kata apa? Kat sini kita buat lebih, kita akan dapat lebih daripada orang lain. Tak perlu nak bodek, tak perlu nak apa, nak usap-usap. Tapi di sini adalah bergantung 100% atas apa yang kita buat. Okay, next. Ni saya nak tunjuk. Oh tak ada satu slide. Okay, tak apa. Okay, next. Okay, ni yang ketiga. Tadi yang pertama adalah income. Yang kedua adalah bonus. Yang ketiga pula, travel. Yang bestnya kita cari income, lepas tu dia dapat bonus, lepas tu dapat pula travel percuma pula. Benda yang seronok dalam hidup ni, benda yang percuma. Betul tak? Betul, Bik? Betul kan? Benda yang seronok, benda yang percuma. Kan? Contoh saya dulu saya pernah tanya saya punya ejen. Kan? Kata, apa benda yang paling sedap kat atas dunia ni? Tahu benda apa yang paling sedap? Makan free. Makan free lah. Makan free lah benda yang paling sedap. Ajak bos pergi makan. Untuk orang tak boleh jawab. Hutang tak payah bayar. Itu serampang 3 mata bagi tu. Okay, next. Okay, ni dia antara Star Club yang dia bagi daripada tahun ni yang saya ingat lah, tahun 2010 sampai 2021. Ni semua trip percuma tau. Trip percuma VVIP yang dia orang bagi, yang company bagi pada kita siapa yang achieve Star Club. Kan? VVIP maksudnya trip tu kita hanya pergi bawa diri je, kan? Lepas tu hanya bawa duit untuk shopping je. Yang lain semua company tanggung dengan hotel VVIP, dengan apa, dengan trip VVIP, semua seronok. Okay, tu yang the best lah. Okay, tengok kat sini Star Club ada Melbourne, San Francisco, maksudnya semua negara lah, kan? Tu yang best. Yang best ni sebab dia free. Okay, next. Okay, ni saya nak cerita sikit. Bila kita Star Club dengan production 250,000 TPC, lebih kurang tak ramai lah, lebih kurang dalam 110 orang. 110 orang lebih kurang untuk yearly tau, untuk setahun. 110 orang untuk setahun. Maksudnya dalam satu bulan kita hanya buat 9 orang je. Nampak tak? 9 orang je sebulan. 9 orang susah ke senang? Boleh tak? Senang.
Senang Kan ada orang cakap senang. Betul, 9 orang senang je dapat. Tak susah pun untuk dapat. Jadi apa yang saya letak dalam ni memang semua orang boleh capai. Okey, sale production 250,000 TPC. Okey, dengan 250,000 TPC tu apa yang kita dapat? Yang pertama kita dapat income. Income kita naik 7,200 sebulan. Nampak? Sebulan income kita dah naik tau. Increment naik 7,000. Lepas tu dalam setahun income kita berapa? RM87,500 income setahun. Kemudian bonus pula ada RM32,500 bonus. Okey, bonus tadi ya. Kemudian duit Star Club kalau tak pergi, contoh waktu time PKP kan. Time PKP tak boleh nak pergi. Jadi dah company bagi balik duit tu kat kita dengan harga RM9,000. Total yang kita boleh dapat, nampak? RM129,000 dalam setahun. Banyak tak banyak? Kan? Banyak tak banyak? Banyak kan? Kalau saya dulu waktu saya jadi cikgu, ni saya suka senang saya cakap waktu zaman cikgu lah. Saya zaman cikgu dulu, saya punya yearly saya punya income baru RM50,000. Kan? Baru RM50,000 setahun. Ni kalau sini tengok, setahun dah RM129,000. Nampak tak? Tu yang bestnya kenapa orang ramai pakat-pakat untuk buat full time dalam bisnes takaful. Okay, next. Okey, ni di antara gambar-gambar kan. Saya pergi bercuti dengan sahabat-sahabat dalam MG. Okey, nampak ni Lisbon. Okey, Lisbon Portugal. Ni semua trip percuma. Okey, ni short trip. Short trip ni Hangzhou China. Okey, ni Hungary Budapest. Okey, ni tahun 2017, 2018 tak silap. Okey, ni semua tim-tim MG. Okey, ni tak jauh lah, ni Phuket. Tapi yang best dia kita naik cruise. Kan lebih kurang 3 hari 2 malam atau silap 3 hari 2 malam naik cruise. Kemudian ni dekat Dubai, ni yang PLC Dubai. Okey, dan yang ni dekat London. Tu di antara satu yang gambar lah yang saya boleh selitkan pagi ni. Okey, next. Okey, selain daripada bonus, selain daripada income dan selain daripada trip, apa lagi yang ada dalam bila kita buat takaful ni? Kita ada career path ni untuk kita punya long term business. Kan? Okey, apa-apa yang ada. Okey, contoh orang yang memang datang sini hanya dah buat sales saja kan. Okay, kita ada career dia juga. Dia bermula dengan well planner, kemudian pergi ke executive well planner, kemudian dia boleh jadi senior well planner, kemudian boleh jadi premier well planner dan juga last sekali boleh capai title MDRT. Nampak tak? Tu maksudnya dia yang pilih dia nak kategori mana. Okey. Kemudian yang kedua, ada orang yang datang sini sebab dia fikir untuk agency building. Maksudnya dia nak build up dia punya team sendiri. Okey, apa yang dia perlu buat? Okey, maksudnya dia perlu sebagai agent dia akan jadi web planner. Kemudian lebih kurang antara 3 ke 4 tahun dia boleh naik ke unit manager 1. Kemudian dia boleh pergi ke unit manager 2. Dan seterusnya pergi ke agency manager dan last kali dia akan pergi ke senior agency manager. Nampak? Ni career path yang ada dalam Prudential. Okay, next. Okay, selain daripada tu, yang ni yang di antara yang best lah. Ramai orang kata bila buat bisnes ni tak ada pencen. Saya dulu pun waktu saya nak berhenti. Okay. Saya dulu waktu saya nak berhenti cikgu, salah satunya kawan-kawan saya tak bagi. Salah satunya dia cakap apa? Kau kerja elok-elok dah ada pencen, kenapa nak berhenti? Tu ayat dia tau. Tapi sebenarnya dekat Prudential ni pencen dia lagi dahsyat. Bayangkan tadi, okay, RGB ni macam dia bagi tahu, 1% daripada kita punya production dia akan bagi sebagai duit pencen kita, dia akan simpan duit pencen. Nampak tak? Kan, seronok tak? Kita buat satu benda je tapi kita dapat macam-macam benda. Okey? Tu RGB. RGB ni duit pension kita, retirement, gratuity, bonus. Ni duit pension kita. Maksudnya ada siap-siap dah duit pension. Okey, next. Okey, ni yang last sekali. Kan ni adalah kita punya ni kalau saya tengok ni di antara salah satu kenapa kalau kita tengok dalam bisnes insurans, orang Cina yang paling ramai. Ini salah satu sebab dia. Sebab apa tahu? Sebab orang Cina ada satu mindset, dia orang nak bila dia orang meninggal, bila dia orang mati, anak-anak boleh take over dia orang punya bisnes. Ini salah satu sebab. Inilah yang hanya ada dalam Prudential. Inilah yang ada dalam bisnes takaful ni. Contoh-contoh, okey. Baman kerja mana lu, Man? Baman Kasnan.
Tak dengar Aman. Mute. Okey, saya kerja dekat FMC Teknologi. Oil and Gas. Oil and Gas. Wow. Ya. Kan gaji kencang ni ya oil and gas ni kan. Okey Aman. Aman dulu kerja paling akhir jawatan apa? Sebagai technician. Technician. Ya, saya. Okey, boleh tak jawatan technician tu Abang Man bagi tinggalkan wariskan ke anak? Boleh tak? Tak boleh Ustaz. Mana boleh Ustaz? Jadi kalau nak pergi ambil jawatan technician tu kena buat apa? Kena buat macam mana? Kena mula daripada bawah lah kan? Kena mula daripada bawah lah. Betul. Itu salah satu. Okey. Salah satu apa yang menarik lah. Okey, contoh sama juga. Contoh kalau macam contoh saya dulu kan, saya hampir jadi guru besar dan seorang introducer saya cakap, dia cakap okey, kalau contoh suatu hari kan, boleh tak hang bagi title pengetua, title guru besar ni pada hang punya anak? Tak boleh. Sebab tak boleh legacy kan. Tapi bila kita buat bisnes takaful ni, di antara yang paling best, kita boleh legasikan kita punya bisnes. Katalah waktu tu kita ada income lebih kurang 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, bahkan 100,000 time tu. Katalah kita meninggal. Kita yang buat dia kita meninggal. Duit tu kita boleh legasikan, income tu kita boleh legasikan kepada kita punya anak dan pada kita punya wife. Best tak? Best kan? Maksudnya dia orang tak perlu bermula daripada bawah balik. Sama macam kita buka satu kedai. Sama macam kita buka supermarket. Maksudnya anak take over balik daripada mana yang kita tinggal. Yang tu yang best. Okey tak okey? Okey kan? Okey, next. Saya rasa saya di penghujung okey. Okey, ni satu kata-kata saya. Okey, apa yang saya cakap tadi tu semuanya tak penting pun. Kan? Tapi apa yang penting adalah tindakan anda. Kan? Tindakan kita semua. Okey? Tindakan kita semua, tindakan terutama orang yang baru. Sebab saya dulu pun kalau saya tak bertindak, dalam keadaan saya tak minat, dalam keadaan saya orang kata negatif buat insurans, kan, negatif. Saya bermula dekat negatif, saya tak minat pun jadi ejen. Kalau saya menganggap benda tu sebagai penghalang untuk saya berjaya dan saya tak jadi apa yang saya dapat hari ini. Macam tu juga siapa yang join pada pagi ni, yang first time join, kan? Kalau kita tak ada apa-apa tindakan untuk ambil exam, kalau kita tak ada apa-apa tindakan untuk cuba buat, dan kita takkan dapat apa-apa. Tapi hari ni bagi peluang pada diri untuk buat, dan waktu tu dia akan tahu macam mana bestnya bisnes takaful ni. Saya lebih kurang 20 tahun dalam bisnes ni, saya cakap terang, memang the best bisnes yang ada, yang saya rasa bersyukur saya buat. Okay, next.